Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustaz harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan menyambung pelajaran 17 Nabi Muhammad Pemimpin Agung. Kamu boleh membuka buku teks, muka surat 163 sehingga 168. Ini adalah sambungan daripada pelajaran yang lepas. Okey. Gambar di atas adalah gambar Masjid Nabawi dan kubah warna hijau ni adalah tempat Nabi Muhammad dimakamkan ataupun dikuburkan. Dan ini adalah lambang Nabi Muhammad. Muhammad Rasulullah. Baiklah, mari kita mulakan. Kisah Perang Khandaq. Pada suatu hari, Nabi Muhammad mendapat berita tentang kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi sedang membuat persediaan menyerang negara Madinah. Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara bersegera mengadakan mesyuarat bagi membincangkan strategi mempertahankan Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Okey. Daripada sini kita boleh dapat bahawa walaupun Nabi Muhammad seorang ketua negara, Nabi Muhammad tidak membuat keputusan terburu-buru. Tetapi Nabi Muhammad mengadakan mesyuarat. Nabi Muhammad panggil para sahabat semua untuk berbincang macam mana strategi kita untuk mempertahankan negara Madinah daripada diserang oleh musyrikin Mekah ni. Itu adalah pelajaran yang kita nak belajar hari ini. Sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin, kita tak boleh buat keputusan sendiri. Tapi kita perlu mendapat pandangan dan pendapat orang lain. Dalam mesyuarat tersebut, Salman Al-Farisi telah mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling negara Madinah. Cadangan Salman Al-Farisi diterima baik oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun cadangan itu datang daripada seorang rakyat biasa. Walaupun cadangan tu datang daripada orang biasa, Nabi Muhammad terima. Sebab cadangan tu adalah cadangan yang baik. Kemudian Nabi Muhammad bersama-sama penduduk Madinah memulakan proses penggalian parit. Proses penggalian menjadi lebih lancar dan mudah apabila mereka bersemangat setelah melihat kesungguhan Nabi Muhammad menggali parit bersama-sama. Ada satu kisah yang mana Nabi Muhammad ketika menggali itu, ada sahabat Nabi nampak yang Nabi Muhammad mengikat batu di perut Nabi. Selalunya orang Arab buat macam tu untuk menahan lapar. Jadi sahabat Nabi berasa sedih. Jadi sahabat Nabi bisik dekat Nabi Muhammad, ajak Nabi Muhammad untuk makan di rumah. Sedangkan waktu tu negara Madinah tak ada makanan, tapi sahabat Nabi ni dia ada kambing. Kambing dia kecil saja. Jadi dia bisik dekat sahabat Nabi, sahabat Nabi bisik kepada Nabi Muhammad, minta Nabi Muhammad datang ke rumah supaya makanlah sedikit untuk dapatkan tenaga. Jadi bila Nabi Muhammad dengar
ajakan sahabat tu, Nabi Muhammad pun panggil semua orang-orang yang membantu menggali parit ni untuk pergi ke rumah sahabat tadi. Terkejut sahabat tadi. Bila Nabi Muhammad sampai ke rumah sahabat tadi, Nabi Muhammad pun pergi masuk ke dapur dan mencedokkan kuah untuk setiap orang yang datang. Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad sendiri yang buat. Jadi bila kita bayangkan dalam periuk yang kecil, dalam kuali yang kecil, mesti dah ada habis kan, tapi semua penduduk Madinah boleh makan. Boleh makan dekat hasil daripada tangan Nabi Muhammad itu. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Lepas tu bila semua orang dah makan, baru Nabi Muhammad makan, dan kemudian sahabat Nabi yang mengajak Nabi tadi tengok dalam periuk tu makan kuah tu tidak berusik pun. Maksudnya banyak lagi. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Itu adalah kebesaran yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni dia suka share, dia suka berkongsi dengan orang lain. Jadi kita sebagai orang, kita kena banyak bersedekah. Bila kita bersedekah, insya-Allah Allah akan luaskan lagi rezeki yang kita dapat. Baiklah. Apabila musuh sampai ke Madinah, mereka gagal masuk dan tidak dapat memulakan serangan kerana terhalang dengan parit yang dalam dan besar. Jadi musuh tu dia nak seberang parit tu tapi tak dapat sebab parit tu sangat besar dan dalam. Ini menyebabkan mereka mengepung sekeliling Madinah. Akibatnya penduduk Madinah kekurangan makanan. Jadi bila mereka dah kepung, penduduk Madinah tak boleh keluar untuk mendapatkan makanan. Jadi mereka kelaparan. Sebahagian golongan Yahudi Bani Quraizah mula berpihak kepada musuh. Keadaan ini menegangkan lagi situasi di Madinah. Jadi dalam Madinah, dalam negara Madinah tu sendiri dah bising dah. So ada yang tak dapat makan, kelaparan. Jadi Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah supaya Allah membantu orang-orang Islam di Madinah. Pada suatu malam, berlakunya angin kencang sehingga menerbangkan kemah, haiwan ternakan dan peralatan musuh. Kejadian ini menyebabkan musuh menjadi lemah, lalu mengambil keputusan untuk berundur ke Mekah. Nabi Muhammad dan para sahabat sangat bersyukur di atas pertolongan Allah. Jadi, orang-orang musyrikin ni semua lari balik ke Madinah selepas 3 hari. Ustaz rasa bukan 3 hari tapi lebih daripada 3 hari. Berlaku Nabi Muhammad selaku ketua negara, Nabi Muhammad pun memutuskan golongan Bani Quraizah yang belot tadi dihukum dengan hukuman yang setimpal. Itu adalah ciri-ciri seorang pemimpin. Okey, iktibar daripada kepribadian Nabi Muhammad. Kita hendaklah sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Cara hidup Nabi Muhammad menjadi model terbaik kehidupan yang diredai Allah untuk kita contohi. Pemimpin hendaklah mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan orang yang dipimpin. Sebagai pemimpin, kita kena tengok orang yang dalam, orang yang kita pimpin. Sebagai ketua, kita kena tengok kebajikan, kesejahteraan orang yang kita pimpin. Mengambil kira pandangan orang lain. Walaupun kita ketua, tapi kita kena dengar pandangan orang lain. Seterusnya, tegas dan adil dalam menangani sesuatu masalah. Okey, dan yang terakhir, mencontohi akhlak kepimpinan Nabi Muhammad dalam semua aspek kehidupan.
Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini dan Ustaz akan masukkan soalan di dalam Google Classroom supaya kamu boleh jawab di ruangan komen di dalam Google Classroom. Sekian. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa sentiasa selawat kepada Nabi, selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan juga jaga diri, stay safe, jaga keluarga. Jangan lupa like, follow dan subscribe YouTube Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.